Belia yang melakukan jenayah kurang serius seperti mencuri dan menipu serta belia yang bukan pesalah berulang akan mendapat lebih banyak sokongan pemulihan. Mulai tahun depan, remaja yang berusia 16 dan 17 tahun yang melakukan jenayah kurang serius itu boleh dibicarakan di Mahkamah Belia dan tidak dibicarakan sebagai orang dewasa. Langkah itu akan memberi mereka akses kepada lebih banyak khidmat intervensi awal. Bagi menyediakan khidmat pemulihan kepada golongan belia tersebut, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF akan menaik taraf prasarana di kemudahan-kemudahan tumpangan belia seperti Rumah Tumpangan Perempuan Singapura. Kaki tangan akan direkrut dan dilatih untuk menyediakan sokongan pemulihan yang sesuai. Ini termasuk menawarkan program akademik posmenengah yang diperluaskan. Inisiatif itu diumumkan di samping penerbitan laporan baharu MSF yang menyatakan bahawa kadar jenayah melibatkan mereka yang berusia bawah 21 tahun kekal rendah. Perubahan tersebut dijangka memberi manfaat kepada hampir 50 pesalah belia tahun hadapan. For youth offenders who have committed serious offences such as gang-related activities, unlicensed money lending, or who are repeat offenders, they may still be charged in a court of appropriate jurisdiction such as state court. So it's because these behaviours may warrant more firmer punishments as a signal to also ensure public safety and a deterrent against crime. Ultimately, our aim is to strengthen the rehabilitation of the youths, to be able to reintegrate them back to families and society successfully. Dalam satu kejadian yang jarang berlaku, polis melepaskan tembakan ke atas seorang lelaki berusia 42 tahun di Taman Pasir Ris. Insiden itu berlaku sekitar jam 6 pagi tadi di sebuah menara memerhati burung di taman berkenaan. Lelaki yang menggunakan senjata yang menyemburkan api itu cuba menyerang para pegawai polis di situ. Dia ditembak di bahagian lengan oleh seorang pegawai polis setelah enggan meletakkan senjata penyembur api itu dan sebaliknya terus marah ke arah para pegawai polis. Lelaki berkenaan jatuh ke tanah dan segera ditangkap oleh polis. Pasukan Polis Singapura SPF turut menemui sebilah pisau berdekatan lelaki itu. Seorang pegawai polis berusia 24 tahun turut mengalami luka dan dirawat di tempat kejadian. Menurut SPF, siasatan awal polis mendapati insiden ini kelihatan satu serangan yang sengaja mahu dilakukan lelaki itu terhadap pegawai polis dengan sengaja mengumpan pegawai polis. Pegawai polis kemudian bertindak dengan tegas kepada situasi itu. Lelaki berkenaan yang ada beberapa waran tangkapan ke atasnya akan dihadapkan ke mahkamah esok atas tuduhan cuba membunuh. Seorang pelajar warga Singapura berusia 25 tahun mati ditikam dalam satu kejadian di ibu kota Belgium, Brussels, dini hari tadi. Menurut The Brussels Times, pelajar yang sedang menuntut di Belgium itu ditikam di kawasan Rue Saint-Pierre di pusat bandar Brussels berdekatan kawasan beli belah yang popular. Polis menemui mangsa dengan kesan tikaman pada bahagian perut. Pengenalan pelajar Singapura itu belum lagi didedahkan. Siasatan awal mendapati bahawa dua orang remaja mendekati mangsa dan menikamnya menyusuli satu perbualan antara mereka. Kedua-dua suspek lelaki berusia 18 tahun sudah diberkas. Perbicaraan kes Ketua Pembangkang Pritam Singh menutup tirainya petang tadi dan hakim akan mengumumkan keputusannya pada 17 Februari depan. Semasa disoal balas pihak pendakwa hari ini, Encik Pritam antara lain berkata percanggahan antara beliau dengan mantan Ketua Parti Pekerja Low Thia Khiang adalah kerana mereka mempunyai ingatan yang berbeza. Namun tambahnya ini tidak bermakna salah seorang daripada mereka berbohong. Pada hari ke-13 perbicaraan, Ketua Parti Pekerja itu disoal tentang kenyataan Encik Low di mahkamah sebelum ini. Antaranya Encik Low memberitahu mahkamah beliau hanya mendapat tahu tahun lalu bahawa para pemimpin WP sudah maklum tentang pembohongan mantan AP Raisah Han beberapa hari selepas dia mengemukakannya di Parlimen pada 2021. Namun Encik Pritam berkata beliau yakin sudah memberitahu Encik Low apabila mereka bertemu pada tahun yang sama memandangkan mereka rapat. Ditanya pihak pendakwa raya sama ada Encik Low berbohong, Encik Pritam menjawab beliau tidak akan berkata demikian. Encik Pritam hari ini turut bercakap kepada media. Many of them have been very supportive and they say, Mr. Singh, we're praying for you and these sort of, very kind of them and I thank them for their support, but
also thank my family who's been a rock, and so I'm grateful for their support.